Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat di bahagian kedua ulang kaji soalan model SPM bagi bab 3 tingkatan 4 iaitu penaklukan logik ataupun logical reasoning. Kita teruskan kepada soalan sambungan daripada video sebelum ini. Kita lihat soalan ini. Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan majmuk berikut. Okay, write down two implications based on the following compound statement. Okay. Compound statement, jangan takut, compound ni dia dah gabungkan lah, tu yang dia guna jika dan hanya jika ni ya. If and only if, ini adalah compound statement. Sama je lah seperti video sebelum ini. Cikgu dah tahu, dah tunjukkan kalau kamu ada P, if and only if Q, kita boleh hasilkan dua implikasi di mana yang pertama adalah jika P, maaf ya cikgu campur B and B dah. If P dan Q, yang kedua if Q dan P. So kita kenal pasti dulu P dan Q daripada kita punya compound statement. So yang depan ini 3x plus 2 equal 4 times 5, ini adalah P. And then x equal 6, ini adalah Q. Okay, so bila kita dah kenal pasti, kita nak jawab if P dan Q. Yang kedua, if Q dan P. Kalau jangan jawab yang if P dan Q dekat ruang jawapan, salah. Ni ayat dia. So yang pertama adalah if 3x plus 2 equal 4 times 5, okay, then x equal 6. Ini yang pertama. 1 mark. Okay, kalau BM senang je lah. Jika 3x tambah 2 sama dengan 4 darab 5, maka x sama dengan 6. Gitu je lah. Yang kedua, terbalikkan dia, if x equal 6, then 3x plus 2 equal 4 times 5. Okay, untuk BM pun samalah. Jika x sama dengan 6, maka 3x tambah 2 sama dengan 4 darab 5. Macam tu sahaja. Okay, so ini kamu dapat lagi satu markah. Ya, senang ya. Kita lihat soalan yang B pula. Okay, B ini lagi sekali dia minta kamu buat kesimpulan secara aruhan. Sama seperti soalan dalam video sebelum ni kan. Okay, dia minta kesimpulan secara aruhan untuk urutan nombor ini. So, cikgu dah ajar dalam teknik sebelum ni. Kita akan tutup yang belah sama dengan ni. Tak mau tengok? Tak mau tengok. Tutup. So, kita hanya lihat nombor belah kiri, belah kanan. So, 1, 4, 9, 16. Okay, nombor ni berubah-ubah. Tak tahulah apa. Kita sediakanlah empty space bracket kita. Tambah. 2, 2, okay, tulis 2. Okay, ada kurungan ni 1, 2, 3, 4. Dia bertukar-tukar juga nombor dia. Okay. So, kita terus ambil 1, 2, 3, 4 ini adalah N. So, kita kaitkan 1, 4, 9, 16 dengan nombor 1, 2, 3, 4. Okay, tebal sangat cikgu punya ink ni. Okay. So, 1, 4, 9, 16. Siapa yang dah familiar, dah kenal dah ni. 1 ini kita jadikan dia 1 kuasa 2. Sama dengan 1 lah. 4 ni kita boleh dapat dengan cara 2 kuasa 2 iaitu 4. 9, 3 kuasa 2. 16 ni adalah 4 kuasa 2. So kita dah dapat 1, 2, 3, 4. Yang ini pun 1, 2, 3, 4. So yang dalam kurungan kosong ni kita dah sediakan tadi, ini adalah N kuasa 2. So jawapan kita N square plus 2N. Okay. Abaikan bracket lah sebab kita boleh je tulis tak ada bracket kan, tak ada masalah pun. Bracket ni cikgu sediakan untuk memberitahu di mana ruang kosong yang perlu diletakkan N itu. Okay. So abaikan di kurungan tu. N square plus 2N. Yang ini 1 markah. Where N equal 1, 2, 3, 4. Sebab nombor sini kita ada 1, 2, 3, 4. Kena tulis sampai 4, triple dot. Barulah kamu dapat lagi 1 markah. So, total 4 markah. Senang nak skor bab ni. Okay, janganlah salah rugi sangat. Soalan seterusnya. Lengkapkan premis dalam hujah berikut. Okay, dia bagi hujah ni, premis 1 kita kosong. Tak ada apa. Premis 2 kita dia bagi tahu Y tidak sama dengan 5. Kesimpulan dia 2Y tolak 1 tidak sama dengan 9. Okay. Untuk menjawab soalan ini, sebenarnya lah sama juga dengan soalan-soalan sebelum ni lah yang mana melibatkan hujah. Ini semua hujah lah ni ya. Sebenarnya kamu kena ingat semula, kita revise semula, kita ada bentuk ini. Valid deductive argument. Okay.
hujah deduktif yang sah, kita ada 3 kategori, 3 bentuk. Bukan tingkatan ya, bukan tingkatan form ni. Bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Bentuk 1 ni di mana keadaan dia, premis 1 dia melibatkan all, semua. Dia guna semua atau mungkin sembilangan. Okey? Semua A adalah B. Okey? Premis 2, C ialah A. Kesimpulan C ialah B. Okey, yang ini bentuk 1. Bentuk 2 di mana premis 1 dia jika P maka Q. Premis 2 dia P ialah benar, kesimpulan dia Q ialah benar. Ini Q is true. Kalau form bentuk yang ketiga, form 3, premis 1 dia jika P maka Q, sama macam bentuk 2. Tapi beza di sini dia ada not. Not, okey? Bukan Q ialah benar. Bukan P ialah benar. Okey, mana yang ada penafian itu adalah form 3, bentuk 3. Maka hujah yang di atas ini sebenarnya dia adalah melibatkan penafian, negation. So dia adalah form 3, bentuk 3. So kita pun tengok balik soalan. Premis 1 ni kita nak isi dengan if P then Q. Jika P maka Q. So kita kenal pasti dulu mana P mana Q. So premis 2, premis 2 not Q is true. So ini adalah Q. Not Q sebab ada penafian sini ya. So ini adalah Q. Yang kesimpulannya adalah P. Okay. So, kita dah tahu ini P, premis 2Q. So, kita nak jawab if P dan Q, senang sahaja. Jika 2Y tolak 1 sama dengan 9, okay, tak ada penafian. Abaikan penafian. Okay, sebab penafian tu hanya pada premis 2 dan kesimpulan. Okay, if 2Y minus 1 equal 9, then Y equal 5. Sebab yang ini Q kita. Jelas ya? Jelas ya? Okay, ini kamu boleh rujuk semula buku teks. Ni cikgu ambil pada buku teks sahaja. Okay, kita lihat B pula. Hasil tambah semua sudut pendalaman suatu poligon N, CC, ialah, dia bagi rumus, buat satu kesimpulan secara deduksi bagi hasil tambah semua sudut pendalaman sebuah oktagon. Aduh, mak pening kepala apa pula dia minta ni. Aduh. Baca BM pun aku tak boleh faham. Baca BI lagi aku tak faham. Relax lah, apa nak panik. Okey, yang sebelum ni kita adalah buat kesimpulan secara aruhan, betul tak? Kita kena keluarkan N daripada apa yang dia bagi. Kali ni dah bagi tahu dah N dah ada ni. N dah ada ni. Okey? So ini adalah kesimpulan dalam bentuk deduksi di mana kamu hanya perlu buat pengiraan. Senang sahaja. Dia bagi tahu dah. Hasil tambah semua sudut pendalaman suatu poligon NCC. Tiba-tiba soalan minta buat satu kesimpulan secara deduksi bagi hasil tambah semua sudut pendalaman sebuah oktagon. Oktagon ni berapa sisi? Oktagon ini ada 8 sisi. Maksudnya N kita sini 8. N kita sini 8. Kita hanya akan gunakan rumus yang diberi. Ni. Di mana kita gantikan N kita 8. So ni rumus kita. Sama dengan N kita 8. Ganti je 8. Sebab oktagon kan? Oktagon 8 sisi ya. So 8 tolak 2 dalam kurungan salin balik tapi ganti 8. Kena salin balik ganti 8 ni ya. Darab 180 darjah salin je. Sama dengan 6 darab 180 darjah. Jawapan dia. Dah siap. So sini 1 markah. Jawapan 1 markah. Dah siap. Ini je dapat 2 markah. So jangan abaikan soalan kesimpulan. Sangat senang. Okey? Cumanya kamu risau, kamu panik bila melibatkan perkataan deduksi dan induksi. Yang mana umum, yang mana spesifik. Relax sudah. Bila kamu buat latihan banyak, kamu akan nampak pattern dia. Kita lihat next. Okay, kalau ada lagi kita buat lagi ya. So kali ni soalan kita, nyatakan sama ada pernyataan di bawah ini benar atau palsu. Okay, kamu dah belajar pernyataan melibatkan dan atau. Okay, so yang bawah ini adalah atau. Atau kita perlu ada kedua-dua benar ataupun sekurang-kurangnya salah satu itu benar, pernyataan itu masih benar. Kalau dua-dua palsu, barulah seluruh pernyataan itu palsu. Itu kalau atau, okey? So kita lihat, negatif 5 kurang daripada negatif 4. Okey, yang itu betul. Kan? Benar kan? Okey, yang ini benar. 5 kuasa 2 sama dengan 10. Mana ada 25. So, ini palsu. So, benar atau palsu, seluruh pernyataan ini masih benar. 1 markah. Jawablah dekat ruang jawapan kan. Dia akan ada ruang jawapan kat bawah ni, kamu jawablah. Cikgu tak, masalah cikgu ni tak ada. So, sini 1 markah.
Okey, soalan ni 3 markah kan? So, ada lagi 2 markah di sini. Okey, dia kata lengkapkan premis 2 dalam hujah berikut. Benda-benda ni semua hujah. Yang ada premis 1, premis 2, kesimpulan ni hujah. Okey? Premis 1. Jika n ialah gandaan bagi 4, maka n ialah gandaan bagi 2. Okay, ni BI dia. If n is a multiple of 4, then n is a multiple of 2. Okay, premis 2 kita kosong. Kita nak kena isi. Dia bagi kesimpulan, n is not a multiple of 4. Okay, kita gunakan teknik blocking. Kita potong jika maka, ataupun if then. Kita potong if then. Kita potong if then. Sebab kita tak nak if then ni muncul dekat dalam kita punya premis 2 kan. Lepas tu kamu lihat ni ada perkataan bukan. Ingat lagi tak tadi jadual yang cikgu tunjuk sebelum ni? Yang ada bukan itu adalah bentuk ketiga. Kan? Yang ni, yang pertama ini adalah jika P maka Q, betul lah. Dia punya premis 2 ni bukan Q adalah benar. Kesimpulan kita bukan P adalah benar. So yang ini P. Betul? Okay, P. So kita nak Q kat sini. Bukan Q adalah benar. Tapi cikgu tak nak, cikgu tunjuk teknik blocking dulu ya. Kita tutupkan yang dah muncul beberapa kali ni. N bukan gandaan bagi 4. N ialah gandaan bagi 4. Okay, potong N. Gandaan bagi 4. N. Gandaan bagi 4. Potong je. Okay. So untuk BI dia pun kita potong N multiple of 4. N is multiple of 4. Potong. So apa yang tinggal ialah, okay, ialah yang tak pakai dalam ni bukan. So maksudnya kita nak kata ni akan ada penafian. N ialah dah muncul juga, potonglah. So N bukan gandaan bagi 2. Okay? Ataupun kita tulis N is not a multiple of 2. 2 markah. Okay? So untuk soalan ini kamu boleh gunakan teknik blocking. Okay? N bukan gandaan bagi 2. Yang ialah ni dah muncul dah ni. Kita boleh potonglah. N ialah ni. So kamu boleh nampaklah N bukan gandaan bagi 2. So kamu boleh guna teknik blocking. Ataupun kamu boleh je fahamkan bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 daripada jadual tadi. Untuk bantu kamu jawab soalan ni. Okay? So 1 markah. 2 markah. Siap. Dia ada C pula. Nyatakan kontrapositif bagi implikasi berikut. Okay, kita kena state kontrapositif sama macam soalan video sebelum ni. And then kita kena tentukan dia benar atau palsu. Okay, jangan tinggal yang belakang ni ya. Selalu hilang markah kat sini tau. Soalan dia. If Damia gets a score 90 and above, then Damia gets A plus grade. Okay, kalau dapat 10 markah lebih ke atas, itu A plus lah, betul kan? Kita tahu dah grading kita kan. So, kita nak kontrapositif. So, ingat balik kita punya jadual. Kontrapositif yang ini. Kontrapositif adalah lawan ataupun penafian bagi converse. Kalau kamu dah hafal bentuk ni, okay. If not Q, then not P. Okay, kita kenal pasti PQ daripada kita punya first implication sini. Yang Damia mendapat markah 90 dan lebih, ini P, belakang ni Q. So, kita nak buat jika bukan Q, maka bukan P. If not Q, then not P. So, jawapan kita, jika Damia tidak mendapat grade A+, maka Damia tidak mendapat markah 90 dan lebih. Okay, if Damia does not get A+ grade, then Damia does not get a score 90 and above. True or false? It's true. Benar. Okay. 1 mark. Yang benar ni 1 mark. Okay. Senang je. Okay. Buatlah notes kan. Buat ni kita revision kan. Okay. Soalan yang seterusnya. Ini cikgu ambil SPM clone ya. Dia minta kita lengkapkan lah. Kita lengkapkan ayat tu dengan perkataan semua. Okay, tengok, lengkapkan setiap pernyataan yang berikut dengan menggunakan pengkuantiti. Quantifiers. Semua atau sebilangan lah. Ini kamu dah belajar awal-awal untuk bab ni ya. All or some ya. Kita nak jadikan pernyataan ini benar. Okay, space. Even numbers are divisible by 3. Okay, semua nombor genap ke sebilangan nombor genap? All ke some? Nombor genap boleh bahagi dengan 3. Okay, nombor genap kita ada 2, 4, 6, 8 contohnya kan. 6 ni bolehlah bahagi dengan 3. 2, 4, 8 boleh? Tak boleh kan? So, kalau bukan semua, so ini adalah sebilangan ataupun sum.
Next, hexagons have 6 sides. Hexagon, 6 sisi. Hexagon memang 6 sisi. Semua hexagon 6 sisi. All. Okay, kalau bukan 6 sisi, kalau 5 sisi tu lain, pentagon. Okay, contohnya lah ya. So B, nyatakan akas. Okay, state the converse. Dia bagi kita statement kat bawah ni. And then, seterusnya, nyatakan sama ada akas itu adalah benar atau palsu. Cikgu ni baca soalannya campur aduk kan, BMBI. Sebab cikgu ajar dua-dua kelas, so cikgu pun dah pening dah. Tapi kamu masih boleh faham lah ya. Okay, follow je. So, kita nak buat akas untuk soalan ni. Okay. And then tentukan dia benar atau palsu. Ini adalah kita punya statement, pernyataan implikasi kita lah. If then kan, if then. So ingat balik. Kalau statement kita if then, akas dia ataupun converse dia, ni if then juga, tapi terbalikkan QP dia. Okay, if P then Q terbalikkan jadi if Q then P. Terbalikkan sahaja. Okay, so kita tahu dia adalah if X greater than 6, then X greater than 8. Next, kita nak justify the true or false. Kita lihat, kalau X greater than 6, kita listkan nombor dia, 7, 8, 9 and so on lah. Lepas tu kita punya then ni, X greater than 8. Betul ke semua X itu akan lebih besar daripada 8? Tengok, adakah 7 itu besar daripada 8? Tidak. Kalau 8 sama dengan 8. 9 dan 10, 11, itu mungkin. Tapi ada nombor yang masih tidak menjadikan pernyataan itu benar, then itu jadi false. So, the whole sentence itu menjadi palsu, false. Senang je kamu nak define. Kamu tengok dia punya then. Kalau then dia true, then the statement true. Kalau then dia false, statement tu false lah. Okay, false ya. Melainkan dia if false, then false. Okay, tu false jugalah. Okay, tengok premise kedua pula. Dia bagi hujah lah. Okay, arguments. Dia bagi premise 1, premise 2, empty space, and then conclusion. Lagi sekali, tengok bentuk dia. Ya, tengok balik ni ya. Takut dah lupa kan. Okey, untuk suatu hujah yang sah, kita kena tengok bentuk dia dulu. Ini ada not tau. Ada perkataan bukan sini. So, ini penafian. Ini adalah bentuk 3. Kamu nampak sahaja not ataupun bukan, itu adalah bentuk 3. So, untuk premis 2, kita nak dalam bentuk ini. Not Q is true. Okey, bukan Q ialah benar. Bukan Q. So, daripada Q, kamu boleh dapat dekat then ni, marker ni. Marker sini. Inilah ini ya, negatif 2x ni ya, nombor negatif. So, negatif 2x, okay, negatif 2x is not a negative number. Okay, terus ambil macam tu je. Ini cikgu guna teknik bila faham bentuk ini. Kalau kamu guna teknik blocking, dapat jawapan sama juga. Kita tengok ya, kita potong if then memang tak ada. Okay. X is a positive number. X is a positive number. Okay, potong. So, tinggallah negative 2x. Oops, cikgu terlebih potong pula. If then, X is a positive number. X is a positive number. Tinggallah negative 2x is not a negative number. Kamu ambil lah dia punya not tu letak mana-mana yang sesuai. Okay, is not a negative number. Sama juga. Tengok markah. 1. Full lah mak 5 markah be. Banyaknya. Senang kan? So, kamu jangan miss soalan-soalan melibatkan penakulan logik. Sangat rugi. Okay? So, cikgu akan teruskan lagi pada bahagian yang seterusnya. Sebab cikgu tak nak drag satu video terlampau lama. Pastikan kamu tonton video yang bahagian seterusnya lah untuk melihat lebih banyak contoh-contoh soalan melibatkan penakulan logik. Ini semua soalan bentuk format SPM. Okay? Alright, so thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.